Assalamualaikum, salam sejahtera. Berikut adalah perbincangan berkenaan dengan rancangan bergraduasi keseluruhan pengajian ijazah. Dalam contoh ini disertakan rancangan bergraduasi pengajian ijazah sarjana muda sains farmasi. Kedua, kita akan melihat bagaimana mengisi borang sasaran semester. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana mengisi borang menyasar CGPA bergraduasi. Yang pertama sekali, rancangan bergraduasi pengajian. Seperti yang kita lihat, jadual ini adalah daripada jadual yang boleh kita dapati daripada borang rancangan pengajian masing-masing. Ada 3 bahagian, iaitu trust, elektif dan juga kursus universiti. Dan dilihat di sini dalam kolom ini dinyatakan total untuk kesemua itu, iaitu trust 118, elektif 12 dan kursus universiti bagi setiap unit. Kemudian kolom ini adalah bagi tahun pengajian 1, 2, 3, 4 sebab rancangan bachelor farmasi adalah 4 tahun. Jadi ada semester 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan pada tahun akhir ada clinical dan industry stream yang dipilih oleh pelajar ya. Tapi kita boleh lihat di sini total keseluruhan unit adalah 147 untuk pelajar itu bergraduasi. So apa yang saudara-saudari kena buat adalah pastikan untuk setiap semester itu telah dinyatakan berapa teras dan apakah kursus-kursus elektif ataupun kursus universiti yang dipilih. Dan penting untuk pastikan setiap unit tu maksimumnya adalah 21 ya. Dalam contohnya 20, 21, 21, 21 ya, dan seterusnya. Jadi bagaimana untuk mengisi borang ini telah saya nyatakan di sini ke semua petak coklat air ya. Untuk setiap semester ini adalah kaedah umum ya. Itu untuk mengisi borang rancangan bergraduasi. Manakala bagi borang sasaran semester pula senang saja, ada dinyatakan kaedahnya begini ya. Dan juga ini pula adalah kaedah untuk mengisi borang yang ketiga, iaitu borang menyasar CGPA bergraduasi. Jadi untuk mengisi borang sasaran semester ni, gunakan jadual ini, peratus target ya. Yang pertama sekali kita letakkan nama subjek, lepas tu peratus target ya. Berapakah sasaran yang sudah ditetapkan untuk subjek ini? Contohnya untuk subjek 212 ni, kita dipikir dan tanya hati masing-masing, oh semester ni insyaAllah saya boleh dapat berapa? Saya insyaAllah saya nak dapat 78, letak 78 ya. Dan seterusnya lah ya, 75 ke ya. Okay, ini mungkin sini 82. Ini adalah target ya, untuk keseluruhan kursus subjek berkenaan. Isi seterusnya. Kemudian selepas itu, untuk bahagian grade ni tengok 78 ni, kalau boleh rujuk kepada jadual ini, tapi ini hanya sebagai pandangan umum saja ya. Nilai-nilai ni mungkin berubah, tapi hanya sebagai sasaran umum insya-Allah ya. Okey, jadi 78 adalah dalam lingkungan okey A minus. So start sini A minus. Kemudian nilai A minus adalah 3.67. Okey, unit dia, oh sebelum tu pastikan unit juga. Katalah contohnya memang unit subjek ni ada 2, tak 2 ya. So teruskan semua tu ya. Insya-Allah di sini telah ada formula dia ya, sum. Ini pun telah ada formula dia ya, sum ya. Dan sini pula adalah ada formula dia sendiri, iaitu petak ini. Kalau double klik petak ni, kita kata okey, petak ni kali petak ni. Sama juga untuk semua sini dah ada formula dia ya. Okey, jangan diubah formula ni. Kalau terubah formula ni, saudara-saudari kena datang balik ke template ni, download yang baru ya. Okey, dan akhirnya selepas complete semua data ini, complete semua ini, complete semua ini ya, dan complete semua ni pengeraan ini, akan dinyatakan berapakah sasaran ya, PNG untuk semester itu. Okey, untuk dokumen menyasar CGPA bergraduasi pula, dia agak complicated. Yang pertama sekali, apa yang perlu dipaham, ruang ini adalah ruang untuk bergraduasi. Jumlah unit untuk bergraduasi dalam contoh pelajar farmasi 145 unit. So untuk saudara-saudari letak berapa ya? 100. Okey, 1. Kemudian skor dia, okey, kemudian isikan ni pula. Yang ini biarkan, ini ada formula dia sendiri dah. Ni tak perlu diisi. Okey, yang penting letak berapakah jumlah unit, letak berapakah CGPA yang saudara-saudari target nanti ya bila nak grad. Okey, letakkan itu. Okay, kemudian nanti ini adalah untuk setiap semester 1, 2, 3 ya. So bagaimana kita membaca dia bagi semester 1 ni? Contohnya letakkan di petak yang hijau saja, iaitu jumlah unit. Katalah semester ni ambil 20 unit, letak 20 unit. Dan ya, apakah skor yang saudara ya, saudari berjaya dapat, letakkan.
nanti akan nyatakan calculation di sini semua. Semua dah ada formula dah ya. Sini ada formula semua, jangan diubah. Jadi contohnya untuk semester ni, katalah kalau saudara ambil 20 unit ya. Ingat ya, bermula semester pertama saudara set target nak dapat 3.5. So saudara belajar bersungguh-sungguh sekali, tapi akhirnya hujung semester 1 dapat result 3.27. So letak 3.27. Maknanya berdasarkan calculation ini, ingat ya, saudara nak bergraduasi dengan 3.50. Tapi semester pertama dapat 3.27. Jadi persoalannya, untuk baki 125 ni, unit yang tinggal ya, sebab dah buat 20, ada baki 125 lagi yang masih belum buat. Berapakah nilai yang perlu saudara-saudari berikan pada 125 unit ni? Jawapannya adalah 3.54. Maknanya untuk memulanya semester kedua nanti, saudara ambil 21 unit. Jadi sasaran saudara-saudari adalah 3.54. Okey. Kalau jadi teruskanlah pengajian, lepas tu bila hujung semester 2 dapati tidak berjaya juga mendapat 3.4, sebaliknya saudara mendapat 3.20 kan. Jadi letak je 3.20 dan table ini, jadual ini akan menunjukkan okey, untuk baki 104 berdasarkan 41 unit yang telah diambil tadi, yang nilainya sekarang adalah 3.23. Ini adalah CGPA saudara sekali 2 semester. Jadi baki 104 ini saudara-saudara kena dapat 3.6 kalau ingin graduate dengan 3.5 ini. Okay, jadi bila masuk semester 3 nanti ya, seperti yang sedia ada sekarang ya, letakkan jumlah unit semester ni. Yang ini tak tahu kan bila hujung semester nanti, tapi saudara-saudari tahu semester ni memang akan dapat target 3.6. Okay, katalah kalau saudara dapat 3.6, okay, kita letak 3.6 ya, di hujung semester nanti. Tengok nombor berubah kan. Okay, sekarang ni CGPA saudara sekali adalah 3.36 ya, insyaAllah. Kemudian baki untuk 83 ni ya, maknanya untuk semester 4 dan seterusnya, saudara kena dapat 3.61 untuk baki 83 yang ada ni, bagi membolehkan saudara graduate dengan 3.5. Itu adalah cara kita mengisi borang ini, insyaAllah ya. Baik, itulah ringkasan daripada saya, Dr. Aidil Ahmad. Jika ada apa-apa ya, masalah, bolehlah hubungi saya di email yang dinyatakan ya. Terima kasih.